Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ini dengan mata pelajaran sains tahun 4. Okey, 2 minggu lepas kita dah belajar macam mana proses perkumuhan dan proses penyatinjaan. Okey, kena rajin membaca supaya selalu ingat apa dia yang kita belajar dalam topik unit 2 manusia. Okey, hari ini kita sambung lagi masih dalam unit 2 manusia. Dalam buku teks muka surat 43, gerak balas terhadap rangsangan. Okey, apa maksud dia gerak balas ni? Gerak balas ni adalah perbuatan ataupun apa aktiviti yang kita buat berkaitan dengan rangsangan yang kita dapat. Gerak balas ni maknanya aktiviti. Rangsangan ni apa yang kita boleh dapat melalui organ deria. Jadi keadaan persekitaran berubah, itu yang kita namakan dia rangsangan. Tindak balas yang dilakukan terhadap rangsangan kita panggil gerak balas. Organ deria manusia ada 5. Okey. Contohnya mata, rangsangan dia adalah cahaya. Hidung, rangsangan dia adalah bau. Telinga, rangsangan dia adalah bunyi. Lidah, rangsangan dia adalah rasa. Kulit, rangsangan dia adalah sentuhan. Okey, itu fungsi dia organ deria yang kamu dah belajar di tahun 3. Contohnya situasi dekat sini, mak masak. Okey, apa yang dekat sini? Bau makanan tu. Bau makanan yang mak masak tu adalah rangsangan. Okey, rangsangan yang kita terima oleh hidung kita. Dan apa tindakan hidung kita? Membau makanan tu. Inilah hidung tu akan kata sedapnya bau. Jadi itulah gerak balas bagi organ deria hidung. Bila bau yang sedap, hidung tu makin nak dekat dengan bau yang sedap. Jadi rangsangan dekat sini adalah bau masakan yang mak tu masak, dan gerak balas dia adalah hidung kita membau bau makanan tu untuk berada lebih dekat dengan bau itu. Okey, yang seterusnya, yang bawah ni, yang kat sini kita tengok tangan dia terangkat apabila tersentuh duri. Jadi rangsangan dekat sini, rangsangan dia apa yang terjadi terhadap gadis ni? Dia punya jari tersentuh duri. Itu rangsangan dia. Jari dia tersentuh duri. Jadi bila jari dia tersentuh duri, apa gerak balas? Apa tindakan? Gerak balas tindakan. Apa dia buat? Tangan dia terangkat. Itu maksud dia. Maknanya terangsang. Benda tu terjadi dulu. Gerak balas ni apa yang berlaku selepas aktiviti itu terjadi. Maknanya mula-mula dia pegang bunga, tiba-tiba jari dia tersentuh duri yang ada pada daun batang bunga tu, dan dia terus mengangkat tangan. Gerak balas maknanya bila kita rasa sakit, kita akan menjauhkan tangan kita daripada objek yang tajam. Yang seterusnya, terkejut apabila mendengar bunyi petik. Okey, rangsangan ni apa yang berada di sekeliling, apa yang sedang berlaku di sekeliling kita, iaitu bunyi petir. Ini rangsangan yang berada di sekeliling, bunyi petir. Jadi bila bunyi petir, apa tindakan, apa gerak balas yang kita lakukan? Terkejut. Macam aktiviti spontan, bunyi tiba-tiba je bunyi petir, tiba-tiba terkejut. Jadi rangsangan tu maksud dia apa dia yang berlaku di sekeliling. Gerak balas ni apa yang kita buat selepas kita
menggunakan organ dia untuk mengelakkan sesuatu benda yang buruk yang boleh berlaku. Itu maksud rangsangan dan gerak balas. Okey. Okey, tengok muka sebelah. Okey, organ dia. Okey, kita tengok dekat sini. Ada fungsinya kelima-lima organ deria kita. Okey, mula-mula bangun pagi. Okey, mula-mula bangun pagi. Jam loceng berbunyi. Jadi, rangsangan dia apa? Rangsangan dia bunyi loceng. Jadi rangsangan dia bunyi loceng. Bila bunyi loceng, loceng tu bunyi kuat, apa gerak balas dia? Apa gerak balas dia? Bangun dari tidur. Sebab telinga dia, organ dari telinga dia mendengar bunyi loceng berbunyi. Itu tandanya dia perlu bangun dari tidur. Dan kemudian mandi. Okey, apa rangsangan dia? Tengok ke sini ya. Ringkasan. Rangsangan GB gerak balas. Okey. Okey, rangsangan dia apa? Rangsangan dia air sejuk. Apa gerak balas dia? Menggigil. Menggigil kesejukan. Sebab bila kita rasa air sejuk, tindak balas kita adalah menggigil. Itu adalah organ deria kulit. Okey, seterusnya tawarnya T ni. Okey. Jadi rangsangan dia rasa teh tawar. Jadi gerak balas dia apa? Apa gerak balas dia? Apa gerak balas dia? Berasa tawar. Ataupun macam mana? Rasa tak sedap. Berasa tidak sedap. Ataupun air tu kita tak habis minum sebab rasa dia tawar. Macam mana pula kalau dia kata yang ini bau ayam goreng? Rangsangan dia ini menggunakan apa? Lidah. Sebab rasa, organ dia rasa, dia punya rangsangan dia lidah. Rasa tawar. Yang ini pula sedapnya bau dia. Maknanya rangsangan dia bau ayam goreng. Jadi apa tindak balas dia? Jadi hidung dia rasa bau tu sedap. Maknanya menghidu bau yang sedap. Itu dia punya gerak balas. Menghidu bau yang sedap. Organ deria yang digunakan adalah hidung, bau. Okey. Dan kat sini last sekali silaunya. Silau tu maknanya kita menggunakan organ deria mata. Jadi gerak balas dia silau. Rangsangan dia silau. Gerak balas dia, kalau kita silau, apa yang kita akan buat terhadap mata kita? Mengecilkan mata. Mengecilkan mata. Jadi rangsangan ni apa aktiviti yang sedang kita lakukan? Gerak balas ni apa yang perlu kita buat bila sesuatu benda tu kita lakukan? Perbuatan. Biasanya gerak balas ni perbuatan. Rangsangan ni aktiviti yang kita lakukan. Okey. Now,
Okey, kamu ada dua, kan cikgu dah kata kamu perlu ada dua buku panjang, betul? Satu untuk nota, satu untuk latihan. Okey, untuk latihan yang pertama, hari ini kamu boleh buka muka surat 45. Okey, cikgu nak kamu buat soalan nombor 1 dan 2. 1 dan 2. Okey, maknanya aktiviti dia A, B, C dan E kamu masukkan dalam rangsangan. Maknanya contohnya balut ais dengan tuala kecil, kemudian letakkan pada leher. Okey. Tulis yang sini, yang panjang-panjang ni, tulis dalam ni, dalam rangsangan. Maknanya inilah aktiviti yang kamu lakukan. Balut ais dengan seterusnya salin sampai habis. Gerak balas ni. Okey, sekarang ni kamu kena fikir, bila balut ais dengan tuala kecil kemudian letak pada leher, apa tindakan gerak balas ni? Tindakan. Apa tindakan yang akan kamu lakukan? Mengikut organ deria. Kalau dekat leher, organ deria dia adalah kulit. Kalau rasa air kopi tanpa gula, ini organ deria dia adalah lidah. Okey. Jadi kena buat ada 5 ni kan. 1 A, B, C, D, E ada 5. Jadi nyatakan apakah gerak balas ataupun tindakan kamu perlu lakukan jika kita buat aktiviti ni. Apa yang organ deria kamu buat? Okey. Tanda ni apa? Tanda ni apa? Tanda ni dia kata kena buat jarak 1 meter. Mana kena tak boleh, kalau nak suluh mata tu janganlah suluh depan-depan. Nanti boleh merosakkan mata. Kalau meniup whistle tu janganlah tiup sebelah telinga pun tu. Nanti pekak telinga. Tu maksud dia. Dan buat jauh. Asalkan kamu boleh tahu macam mana gerak balas terhadap aktiviti ataupun rangsangan yang kamu lakukan. Okey, ini buat dalam buku latihan asing nota dengan latihan asing. Nota tu untuk kita menulis nota je. Latihan ni kalau ada latihan berkaitan dengan sains. Okey, satu ni je. Nanti buat Okey. Now kita masuk ke pentingan. Kenapa pentingnya gerak balas ni? Manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. Jadi kita sebagai manusia yang sempurna ni, cukup semua anggota deria, patutnya bersyukur sebab kita boleh menjaga diri kita dengan sempurna. Jadi jagalah organ-organ deria kita ni dengan baik supaya dia boleh membantu kita menyelamatkan. Contohnya situasi yang pertama, okey, berlaku di jalan raya. Kamu tu biasanya kadang-kadang berlari je, bukan tengok kiri kanan. Tiba-tiba kereta bunyi horn, pin. Telinga kamu, organ deria telinga kamu mendengar. Bila kamu mendengar, apa kamu buat kalau kereta tu dah dekat? Jadi tindakan dia apa? Mestilah kamu anjak ke tepi jalan. Takkanlah bila orang dah pin tengah jalan kamu duduk je. Sebab organ deria kamu telinga mendengar bunyi horn. Okey, itu adalah rangsangan. Jadi apakah gerak balas yang akan berlaku bila kamu mendengar horn? Kamu akan undur ke belakang, duduk di tepi jalan supaya terselamat dari dilanggar kereta. Situasi 2. Mana tanya bau asap ni? Okey. Jadi rangsangan dia adalah bau asap. Itu rangsangan dia. Bau asap ni rangsangan dia. Okey. Bila kamu terbau, apa gerak balasnya? Apa tindakan kamu akan buat? Sebab bau asap ni adalah bau kebakaran. Bila bau kebakaran, kamu mesti selamatkan diri dan menelpon bomba. Itu gerak balas kamu. Okey, maknanya kamu bau sesuatu benda tu, apa tindakan kamu akan buat selepas tu? Jadi agaknya kalau orang yang tak ada bau, macam mana? Jadi beruntung, jaga hidung elok-elok. Okey, situasi 3.
Ambulance. Okey, ambulance kamu nampak, bukan kamu lah sebab kamu tak kereta. Okey. Jadi ambulance ni akan bunyi siren, dia akan duduk di belakang bunyi siren dan dia akan mestilah laju untuk menyelamatkan pesakit. Jadi bila kamu dengar, kamu nampak ambulans tu, apa yang perlu kamu buat? Bukan kamulah, mak ayah kamu. Apa dia buat? Kereta tu akan beri laluan. Maknanya kalau kereta tu tengah jalan, kereta tu akan ke kiri ke kanan ke untuk memberi laluan kepada ambulans tu untuk bergerak supaya dia boleh melancarkan perjalanan ambulans tu ke hospital dengan lebih cepat. Jadi apa dia punya rangsangan? Dengar bunyi siren ambulans, apa gerak balas dia? Memberi laluan. Tu contoh bagi situasi 1, 2 dan 3. Jadi kenapa kita perlu bergerak balas terhadap rangsangan? Itu dia. Terdapat 3 situasi menyelamatkan diri kita dari terjadinya kecelakaan ataupun sebarang kemalangan. Contohnya kalau dalam makmal sains tiba-tiba ada kaca pecah. Okey, apa perlu kita buat? Kita ambil penyapu. Janganlah kita kutip dengan tangan. Itu sebab dia kena jaga organ deria. Jadi dah tahu dah kepentingan dah gerak balas terhadap rangsangan tu. Now kita tengok apakah tabiat yang boleh mengganggu gerak balas manusia. Tabiat ni adalah benda-benda yang selalu kita buat tapi kita tak tahu benda tu baik atau tak baik. Okey, now ini adalah tabiat yang mengganggu, maknanya yang tak baik, yang tak elok untuk kita lakukan sebab dia boleh mengganggu gerak balas kita. Okey, yang pertama adalah minum arak. Okey, arak ni adalah beralkohol menyebabkan mabuk. Jadi apabila orang tu mabuk, dia punya rangsangan dia mabuk. Bila mabuk, apa gerak balas dia? Gerak balas dia akan menjadi lambat. Sebab dia tak sedar. Okey, sebab apa? Sebab organ deria dia terganggu. Sebab tu orang mabuk ni kalau tengok dalam berita, bila dia memandu kereta, dia selalu terjadinya kemalangan sebab organ deria dia, mata dia, telinga dia, semua dia lambat. Lambat pick up lah orang kata. Okey, jadi tak elok. Yang kedua, menghidugam. Menghidugam ni biasanya remaja zaman sekarang. Jadi jangan sekali-kali kamu try hidup gam. Ini bukan gam yang kamu guna tu. Ini ada gam lain, gam kayu tu, yang warna coklat tu. Okey, jangan sesekali menghidu sesuatu benda yang tak sepatutnya kamu hidu. Okey, gam kenapa tak boleh? Sebab dia jenis bahan kimia yang menyebabkan berkhayal. Berkhayal ni macam berangan, berkhayal alam lain ataupun ketagih. Ketagih ni maknanya bila kita dah buat satu, kita nak lagi, kita nak lagi. Itu maksud ketagih. Susah nak berhenti. Okey. Jadi bila kita menghidugam, fungsi organ deria dan otak boleh menjejaskan deria dan otak. Oleh itu gerak balas pun akan menjadi lambat sebab dia berkhayal. Bila dia berkhayal, bila orang tu bercakap dengan dia, 1 minit kemudian, 2 minit kemudian baru benda tu sampai. Sebab dia tak fokus, sebab dah terjadinya berkhayal. Seterusnya, penyalahgunaan dadah. Seperti kamu tahu dari kecil lagi semua dah kata dah, dadah tidak elok. Okey, kenapa dadah tidak elok? Sebab dadah yang sekarang ni diubah suai. Diubah suai menjadi ubat batuk, pil ekstasi. Okey, jadi bila orang tu makan ubat batuk tu terlebih-lebih, kalau tak batuk dia makan ubat batuk, apa akan berlaku? Dia akan berkhayal ataupun tidak sedar diri. Sebab kenapa tak sedar diri? Sebab dadah tu efek dia lagi kuat daripada menghidugam dan ketagih. Bila dah rasa lagi, nak lagi. Jadi jangan sesekali. Jadi sebab tu gerak balas bagi seorang penagih dadah, dia akan terganggu. Sebab tu bila dia tak rapat, dia akan mengamuk.
Jadi berhati-hati, jangan sesekali. Okay. Itu ada 3 tabiat buruk yang boleh mengganggu gerak balas manusia. Okay, now ni untuk buku nota pula. Okay, tadi buku latihan. Masih buku yang panjang. Fine, mesti guna dua-dua buku panjang. Bila dah siap latihan tadi, okay, now nota. Cikgu dah siapkan dah ni. Okay, tulis. Okay, tajuk dia gerak balas terhadap rangsangan. Okay, ini dia organ deria yang terlibat dalam memberi gerak balas terhadap rangsangan. Okay, ini dia punya. Cikgu tak nak kamu cuba buat macam ni. Kita kena buat nota kamu tu yang menarik, warna-warni. Buat dalam point-point. Tak mau dalam karangan, tak minat. Tak ada. Kalau kat karangan tu kamu mesti tak bacanya. Okay, sekurangnya bila point-point macam ni kamu akan baca. Dan kalau boleh gunalah cikgu suka benda yang warna-warni, tak suka yang punya pensel macam tu. Okay, nota ni kalau boleh biar warna-warni supaya boleh menarik kita membaca selalu. Okay, jadi ada 5 deria penglihatan. Apa rangsangan penglihatan? Apa gerak balas dia? Hidung, telinga, kulit dan lidah. Okay, yang ini nota ni sila salin. Okay, apa maksud rangsangan? Apa maksud gerak balas? Okay, nanti nak salin pause lah ni. Okay, dah salin. Kita pergi bawah. Okay, ni pula tabiat yang perlu dilakukan untuk menjaga. Jadi sangat penting untuk kita menjaga organ deria. Ni antaranya 3. Okay, ini baru mata, telinga, lidah. Ada lagi 2, kulit dengan hidung. Kulit dengan hidung. Okay, kalau dapat cuba fikir kenapa perlu kita menjaga organ deria kulit dan organ deria hidung. Ni baru 3. Kalau dapat tambah lagi 2. Cuba kalau dapat. Nak tengok. Okay, seterusnya ini kepentingan. Kenapa pentingnya gerak balas tu. Okay, ni pentingnya. Kenapa? Kalian nanti tahu. Dan ini tabiat. Kenapa tabiat tu boleh mengganggu. Okay. Tengoklah. Okay, kecilkan. Okay, ni tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia. Okay, bila dah habis salin nota, okay, now kamu boleh buat buku aktiviti muka surat 19, 20, 21 dan 23. Okay, bila buat latihan, baca arahan tu betul-betul. Okay, yang ini nombor 1, labelkan organ deria. Jangan salah, dia nak organ deria. Yang bawah ni, okay, atas ni organ deria berdasarkan gambar di atas. Deria, okay. Organ mata, deria. Mata tu apa boleh kita buat? Untuk apa mata tu? Tu maksud dia deria. Okay, selesaikan. Okay, situasi ni, apakah tindakan? Tindakan ni, apakah gerak balas yang perlu kamu buat? Contohnya situasi ni, kamu lalu sebelah sampah sarap. Apa tindakan kamu buat bila kamu lalu sebelah tong sampah yang busuk tu? Itu tindakan, maknanya gerak balas. Apa yang perlu kamu lakukan terhadap diri kamu untuk menyelamatkan diri kamu dari berlakunya kemalangan.
Bawang tulis tindakan yang diambil menunjukkan bahawa manusia apa. Boleh tengok tadi dekat nota. Okey, seterusnya padankan gerak balas. Okey, nombor 1 contohnya yang ini, dia mendengar bunyi mercun. Jadi bila mendengar bunyi mercun yang bising tu, apa tindakan dia? Apa gerak balas dia? Okey, so I padankan. Okey, ini contoh lain. Okey. Apa lagi selain pada atas? Sila nyatakan, ada 3. Okey. Apa rangsangan ni? Apa yang berlaku? Gerak balas apa yang kamu buat untuk mengelakkan berlakunya kemalangan ataupun kemalangan ataupun boleh menyusahkan kamu, macam itulah lebih kurang lah. Okey. Seterusnya, okey, ada beberapa situasi di tepi pantai, ada 3. Okey, cikgu bulatkan. Yang pertama yang ini. Nampak ni. Dia buat apa ni? Dia pakai tuala yang tebal. Kenapa? Okey. Yang ini memakai cermin mata hitam. Kenapa? Yang ini terpijak cengkerang. Itu adalah apa cikgu bulatkan ni adalah gerak balas. Memakai selimut tebal, memakai cermin mata dan terpijak cengkerang, itu adalah gerak balas. Apa rangsangan dia? Kenapa kamu buat macam tu? Kenapa kamu memakai selimut tebal? Kenapa kamu memakai cermin mata hitam? Kenapa kamu apa buat tu? Okey. Cikgu dah bulatkan 3 tu yang kena buat. Okey, B. Terangkan kepentingan. Apakah kepentingan gerak balas? Dalam nota tadi ada. Apakah kepentingan terhadap rangsangan? Yang B tu berdasarkan jawapan di atas. Berdasarkan jawapan di atas. Kenapa perlunya memakai cermin mata? Kenapa perlunya membalut diri dengan tuala? Kenapa? Jadi explain dekat bawah tu. Bawah tu kenapa pentingnya gerak balas ni terhadap rangsangan. Okey, last sekali, ini adalah ulang kaji untuk tajuk manusia. Apakah kesimpulan? Apa yang kita dapat simpulkan daripada dekat sini? Maknanya bila anjing tu mengejar, kita mesti berlari. Jadi apa kesimpulan dia? Apa kesimpulan ini daripada yang tajuk yang hari ni lah. Gerak balas terhadap rangsangan. Okey, kadar pernafasan. Kalau berlari, macam mana kadar pernafasan dia? Okey, organ apa yang terlibat dalam proses pernafasan? Okey. Apakah hasil perkumuhan? Bila kita berlari, apa yang kita keluarkan? Itu hasil perkumuhan. Dalam situasi lain, apakah yang terhasil? Makna kita, bila kita ni proses dia, yang atas ni proses pernafasan dia menggunakan organ apa? Jadi organ tu dihasilkan perkumuhan apa? Organ yang atas ni lah, sebab dia berkait. Okey, selain daripada organ yang atas, semasa kita berlari, apa yang keluar dari badan kita? Itu bahan kumuh yang lain yang terhasil. Jadi dah siap semua. Boleh hantar nanti buku nota, buku latihan, buku aktiviti, letak dalam kotak ajaib cikgu. Okey. Selewat-lewatnya hari Sabtu, sebab hari Ahad cikgu akan datang untuk semak. Okey, ada masalah nanti cikgu cuba wujudkan grup Telegram. Dalam tu kita boleh berbincang apa-apa berkaitan dengan topik subjek sains. Itu boleh bertanya, sebab bila kamu bertanya, kawan-kawan lain boleh merujuk. Okey. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum.